Shalom, saudara kekasih di dalam Kristus. 族内弟兄姐妹平安， Sangat bersyukur hari ini kita kembali beribadah mendengarkan firman Tuhan. 感谢主，今天我们能够一起来崇拜听上帝的话语。 Atas kemurahan Tuhan dan atas pertolongan Roh Kudus, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kita. 靠着圣灵的帮助和上帝的怜悯，愿上帝的话语能够成为我们的帮助。 Saudara terkasih dalam Kristus, 族内弟兄姐妹们， hari ini kita akan berbicara dalam satu tema, hidup yang memuliakan Tuhan. 今天我们要讲的一个主题是荣耀上帝的生活。 Ya, tetapi sebelum kita membahas tema tersebut, 在我们还没有讨论这个题目之前， ada baiknya kita mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus mengenai dua dasar. 我们先来听主耶稣关于两个基础的教导。 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dua dasar, yaitu satu, 主 dasar 主耶稣教导我们两个基础，第一个基础是 dasar membangun gereja. 建立教会的基础， Kedua adalah dasar dalam hidup pelayanan. 第二就是我们侍奉生活的基础。 Nah, kita akan membaca dari dasar membangun gereja. 我们来读关于建立教会的基础， Dari Matius 7, 24, 27, yang 从马太福音第7章的24到27节， di sini mengajarkan kepada kita mengenai dua macam dasar. 这里教导我们有两种基础。 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah ini, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 所以凡听见我这话就是行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。 Kemudian kita akan membaca Matius 16, 18, 19. 然后我们再读马太福音第16章的第18和19节。 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。 Itulah ajaran Yesus kepada kita tentang dasar membangun gereja. 这就是主耶稣教导我们关于这个建立教会的基础，侍奉的基础。 Kemudian kita akan belajar bersama, dasar kedua adalah dasar kita hidup dalam pelayanan. 第二呢，我们要思想的就是我们侍奉上帝的基础。 Kita akan lihat di Matius 7, 15, 20. 我们要来看马太福音第7章的15和20节， Ini mengenai hal pengajaran yang sesat. 这是关于异端的教义， Nabi palsu dan hidup berbuah. Ya, 关于假先知和结果子的生命。 saya akan bacakan 7:15 sampai 7:20 step by step. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？枝篱上岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。 Kemudian step berikutnya kita baca di Matius 7:21 tentang juga hal pengajaran yang sesat. 然后在马太福音7章21节，我们也要读一段关于异端教义。 Ya, dalam 7:21 kita lebih ditekankan mengenai hal pentingnya ketaatan. 在这里呢，更强调的是我们的顺服。 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Kemudian kita akan lihat yang step terakhir adalah Matius 7:22-23, tetap perikop sama, yaitu hal pengajaran yang sesat. 然后我们再来看马太福音7章22到23节，也是关于异端的教义。 Tapi ini difokuskan pada hal pengajaran yang sesat. 但是呢，这里是专注在这个错误的教导。 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Hidup yang memuliakan Tuhan adalah kata yang paling indah di dalam kehidupan kekristenan. 荣耀上帝的名呢，是我们基督徒生活里面最好的一句话。 Termasuk saya juga menjadi impian saya kalau hidup saya boleh memuliakan Tuhan. 如果我的梦想也是一样的，我很希望能够过一个荣耀上帝的生活。 Apakah saya sebagai orang Kristen pasti bisa memuliakan nama Tuhan? 我作为一个基督徒，我一定能够荣耀主的名吗？ Belum tentu. 不一定。 Bagaimana hidup kita boleh memuliakan Tuhan? 我们的生活怎样才能够荣耀上帝的名呢？ Apakah memuliakan Tuhan kita harus membuat satu gereja yang begitu mewah, begitu luar biasa harganya? 是不是我们要荣耀上帝的名，我们一定要建一个堂皇的教会吗？ Saya berkata tidak. 我说不是的。 Salomo membangun satu bait Allah yang super bagus dan luar biasa. 所罗门王建造了一个非常豪大的一个教堂， Tetapi Tuhan tidak berkenan. 但是呢，上帝却不喜悦他。 Tuhan tidak melihat bait Allah itu. 上帝不看这个圣殿， Tetapi Tuhan melihat apakah Salomo hidupnya memuliakan Tuhan. 但是上帝看的是所罗门王有没有荣耀上帝的名。 Apa yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada Salomo? 那么，上帝不给所罗门的是什么呢？
semua diberikan. 一切都给他了， Dia memberkati hidupnya, 他祝福他的生活。 bahkan Salomo meminta selain berkat, dia juga meminta hikmat. 甚至呢，所罗门除了求上帝的祝福，他也向上帝求智慧。 Tuhan juga memberikan dia hikmat. 上帝也给了他智慧。 Tetapi apa yang kita tahu kesudahannya? 但是我们知道他的结果是怎样呢？ Dia melukai hati Tuhan. 他伤了上帝的心。 Kenapa bisa terjadi seperti ini? 为什么会这样呢？ Karena ketika dia diberkati, 因为 当他蒙上帝祝福的时候， dia tidak terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. 他没有走在上帝的道路上， Tetapi dia membelokkan, dia berjalan di atas kemewahan. 但是呢，他偏离了，他走在这个荣华富贵上。 Ketika kita diberkati Tuhan, kita berjalan bukan di jalan Tuhan, tetapi di jalan kemewahan atau mamon. 当我们蒙上帝的祝福之后，我们没有走在上帝的道路上，我们却走在荣华或者是马门的道路上的时候， Inilah yang sering terjadi di gereja zaman sekarang. 这就是现代的教会常发生的事情。 Ketika gereja itu diberkati, 当教会蒙上帝的祝福的时候， dia tidak berjalan di jalan Tuhan, 他没有走在上帝的道路上， tetapi dia mengejar kemewahan. 但是他们追求的是荣华富贵。 Ketika kemewahan dikejar, 当他们追求荣华富贵的时候， maka akan melekat yang namanya egois, 那么这个自私就会随在他们， keangkuhan, 骄傲， arogan. 他们的这个霸道， Kemudian apa? Merasa dirinya paling benar. 自以为意， Nah, itu sangat berbahaya. 这是很危险。 Ada dua yang sangat berbahaya. Ketika dia merasa sangat benar, 有两件很危险的事情，就是当一个人自以为意的时候， dia akan terus menghakimi, terus memaki-maki, dan terus akan membuli orang. 他一定会一直在论断人，一定在骂人，一定在侮辱人。 Sekasar apapun bisa dia lakukan, karena dia merasa sangat hebat. 他会做多大的这个粗暴的事情，因为他自己以为自己是对的。 Kedua adalah 第二点， ketika dia merasa paling benar, 当他自以为意的时候， apapun kesalahan dia boleh perbuat. 他能够做到任何错的事情， Seperti Salomo, 好像所罗门， dia sebenarnya sudah tahu itu adalah dosa paling besar. 其实他已经知道那是最大的罪了， Dia menyembah berhala, 他去拜偶像， tetapi 但是 dia tetap melakukannya 他还是去做了， karena hidup dia sudah dikuasai oleh kemewahan. 因为他的生活已经被荣华富贵所控制了。 Saudara terkasih, 主内弟兄姐妹， janganlah kita mau memuliakan Tuhan dengan memakai kemewahan. 我们不要用荣华富贵来荣耀上帝， Selain merusak diri kita sendiri, 除了会破坏我们自己， merusak iman kita, 破坏我们的信仰， membawa gereja kita makin lama makin menjauh dari Tuhan. 使我们的教会也越来越远离上帝， Dan sama sekali tidak memuliakan Tuhan. 而且完全的没有荣耀上帝。 Kedua, 第二点， apakah memuliakan Tuhan kita harus di dalam ibadah, kita harus mengadakan atraksi. Atraksi artinya kejang-kejang gitu ya. 是不是在我们的崇拜中，我们必须要有一些的这个表演吗？ Wah, lempar jubah, wish gitu. 把这个外炮丢出去， Oh, seolah-olah ketika tangannya diangkat, semua ratusan orang jatuh. 他一举手就有很多人倒下， Kemudian meniup, semua jatuh. 然后他吹一下，人都倒了。 Saudara, 主内 Tuhan 弟兄姐 tidak 妹 perlu atraksi untuk memuliakan namanya. 上帝不是要这些表演来荣耀他的名， Seatraksi apapun dilakukan seminggu 7 kali 24 jam pun tidak ada gunanya. 一周里面七个24小时，你这样做也是没有用的。 Terus kemudian 然 untuk 后呢 memuliakan Tuhan, 来要荣耀上帝，
Apakah kita harus menonjolkan kekayaan? 我们是不是要呈现我们的财富吗？ Menerjemahkan semua ajaran menjadi ajaran kekayaan? 将一些的教导都把它变成一种财富的教导吗？ Bahkan yang lebih aneh adalah bahkan menjadikan Tuhan seolah-olah Santa Claus yang membagi uang. 把上帝当成在分钱的这个圣诞老人。 Saudara kasih, 主内弟兄姐妹， bahkan ada ajaran yang mengatakan kalau kita memberi persembahan, 甚至有一些教导说了，当我们给奉献的时候， kita sedang joint venture dengan Tuhan. 我们正在与上帝合作、合股做生意。 Nah, itu luar biasa anehnya. 你看，这是一个非常奇怪的事情。 Ada yang mempelesetkan, pergilah ke seluruh, pergilah dan jadilah semua sultan muridku. Sultan 就是有钱人。甚至呢，有些人这样说呢，你去把所有的书单就是有钱人呢，当成你的这个朋友。 Apa benar kalau kaya, kalau kita membicara uang memuliakan nama Tuhan? 是不是当我们谈钱的时候，我们就会荣耀上帝吗？ Jelas itu salah besar. 这是一个大错特错。 Ajaran ini bertentangan dengan kitab suci. 这是与圣经相反的教导。 Di dalam Matius 6:24 jelas dikatakan, 马太福音6章24节很清楚 Anda 的说， Anda tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. 你不可以侍奉上帝，也侍奉马门。 Stoplah untuk mengajarkan hal-hal yang sangat gila itu. 你要停止教导这些疯狂的事情。 Kita diajarkan untuk memberi 1 juta, kemudian Tuhan akan membalas kita ratusan juta. 我们被教导说，你奉献100万，上帝就会给你1亿万。 Itu ajaran merusak. 这是破坏人的教 Tidak 导， mungkin memuliakan Tuhan. 这是不会荣耀上帝的。 Keempat adalah, 第4点， apakah bahasa ekstatik, bahasa malaikat sekalipun, apakah itu memuliakan nama Tuhan? 是不是用一种比较奇怪的言语，天使的言语就会荣耀上帝的名吗？ Kamu berbicara bahasa apapun, 无论你说什么话语， mengucap sampai bibirmu berbusa apapun, 知道你的泡沫飞出来， tidak akan memuliakan nama Tuhan. 也不会荣耀上帝的名的。 Kita lihat satu-satu 我们 untuk 一个 menguji 一个来看，要 untuk menguji apa yang kita katakan ini. 来试验我们所说的。 Kita lihat di Matius 4 ayat 8 sampai 10. 我们看马太福音第4章的第8到第10节。 Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若夫妇拜我，我就把这一切赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为圣经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”于是魔鬼就离开耶稣了。 Jelas, ini adalah cobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus dengan menawarkan kemegahan, 这是 kemewahan kepada Yesus. 这是魔鬼呢，是用这个荣华富贵来试探耶稣的方法。 Tetapi begitu luar biasa Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. 但是主耶稣很清楚的回答他说：“因为圣经上有记着说， Engkau harus menyembah Tuhan, 你们单要侍奉主， Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 你要敬拜主，单单的侍奉他。 Ini jelas, ya. 这很清楚的说了。 Kedua,
Kita lihat di Yohanes 4:23-24. 我们来看约翰福音第4章的23和24节。 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan yang tidak terbatas tempat. Saya garis bawahi lagi. Penyembahan yang tidak terbatas tempat atau gedung gereja. Karena Allah ada di mana saja. 时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实来拜他，因为父要这样的他拜人。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实来敬拜他。 Amin. 1 Korintus 13:1 kita akan belajar dari hubungannya dengan tadi kita bicarakan. 哥林多前书的13章第1节，我们来学习与刚才我们所说的有关系的事情。 Ini menyebutkan bahwa seseorang tidak memiliki kasih, maka berbicara dalam bahasa malaikat sekalipun tidak berguna. Di mana kasih lahir dari hidup yang memuliakan Tuhan. 这里告诉我们呢，一个人呢，若是他没有爱，他讲什么话语，就是连讲天使的话语也是没有用的，因为爱是从这个荣耀上帝的生命所发出来的。 Dan Alkitab suci itu hampir mayoritas berbicara mengenai kasih. 甚至呢，圣经大多数都在讲爱。 Lalu bagaimana kalau begitu? Bagaimana hidup saya boleh memuliakan nama Tuhan? 然后我要怎样才能荣耀上帝吗？ Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini jelas mengajarkan kepada kita. 保罗写给哥林多教会的书呢，很清楚的教导我们。 Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan adalah melalui persembahan hidup, yaitu tubuh kita sendiri. 他说呢，荣耀神的唯一方法呢，就是献我们的生活给我们这个生活的身体给上帝。 Kita lihat di 1 Korintus 6:20. 我们看哥林多前书第6章的20节。 Sebab kamu telah dibeli dan harganya dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀神。 Amin. Satu lagi Roma 12:1. 然后我们再看罗马书12章的第1节。 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatin kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup 所以 yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将自己献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Apa itu persembahan hidup, persembahan tubuh kita? 那么我们献上活祭，献上我们的身体是什么意思呢？ Persembahan hidup adalah tubuh kita sendiri. 这个活祭呢，就是我们自己的身体， Dan sama sekali bukan barang mati. 不是一种死物。 Banyak orang yang nggak tahu dengan motivasi apapun mengajarkan bahwa persembahan itu selalu diplesetkan menjadi persembahan barang mati. 许多人呢，因为他们出于某种的动机呢，只注重教导这个物质或者食物的奉献。 Padahal persembahan barang mati adalah satu deskripsi yang ditulis dalam Perjanjian Lama. 而这种食物的奉献呢，只是旧约里面的记载而已， Ya, yang berfungsi untuk mendidik kita. 是用来教育我们的， Bukan sepenuhnya kita harus mengikuti itu. 不是我们要完完全全的跟着这样做。 Banyak orang memplesetkan persembahan menjadi persembahan barang mati. Mereka mengutip Matius 23:23. 很多人呢，以为奉献呢就是奉献这个东西，他们才取自于马太福音23章的23节说的。
Matius 23:23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan islasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. 你们这假冒伪善的文 Yang 士， satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. 你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上1/10。那律法上更重要的是，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重要的是你们当行的，那也是不可不行的。 Nah, selalu yang mereka tanjalkan adalah yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 他们常常所注重的是，这是你们当行的，那是你们不可不行的。 Jadi mutlak kalian harus memberikan persembahan barang mati. 所以呢，你们绝对要奉献这个食物的， Salah besar. 那是大错了。 Justru di sini terpenting adalah dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah yang terpenting. 因为他们呢不看重律法上的一边的事呢，就是公义、怜悯、信实。 Kita harus melihat prioritas dalam pembelajaran Alkitab. 我们在学圣经的时候，我们要有看到它的优先层 Mentitik 次， berat pada hal yang penting. 我们要注重在重要的事上， Bukan berarti kita mengabaikan yang tidak penting. 并不是我们忽略了那不重要的事。 Kemudian mereka juga mengutip Maleakhi 3:8-11. 然后呢，他们也摘取这个马拉基书的第3章第8到第11节。 Kita tidak akan baca satu untuk mempersingkat waktu. Kita akan lihat apa yang mereka katakan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku yang kamu seluruh bangsa. 我们不读全部，我们只看一小部分，就是咒诅临到你们身上了。 Kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. 你们都在欺骗我了。 Nah, apakah ini berbicara bahwa kalau kita tidak memberikan persembahan barang mati, kita akan dikutuk? 是不是我们没有做奉献这个东西，我们就会被咒诅吗？ Tidak benar. 不是这样， Ini adalah ditujukan kepada iman-iman 这是给那些祭司们说的， yang tidak benar. 那些做不对的祭司们说的。 Kemudian mereka juga akan mendengung-dengung, aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 然后他们也说呢，我也不会为你们开这个天窗，然后倾覆给你们，直到你们容不下。 Mereka selalu mendengung-dengungkan kalau kita memberikan persembahan barang mati, maka Tuhan akan memberkati kita beratus kali lipat, menjadi berkat kita berkelimpahan. 他们常常说呢，如果我们奉献这个东西呢，那么上帝就会祝福我们，使我们呢所得到的这个福呢，我们甚至都容不下。 Nah, itu juga asal ajaran yang salah karena mereka tidak melihat ayat selanjutnya. 因为这是他们错误的教导，因为他们没有看接下来的一节经文。 Kita lihat di ayat berikutnya 我们 jelas. 再来看下一节说得很清楚， Sambungannya adalah 接下来所说的 berkat yang dimaksud adalah 所说的这个祝福呢， aku akan menghardik bagimu belalang pelahap 我必为你们撤治蝗虫， supaya jangan dihabisin hasil tamamu, 不容它毁坏你们的土产， supaya jangan pohon anggur di padang yang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 你们田间的葡萄树也在未熟之前也不会掉下，这是万军之耶和华说的。 Jelas itu ajaran yang salah besar. 很清楚的，那是错误的教导。 Tuhan memberkati kita adalah berkat yang sempurna, 上帝给我们的祝福是一个完整的祝福， bukan semata-mata hanya berkat materi. 它不止在物质上祝福， Berkat yang sempurna adalah berkat dalam kehidupan, di dalam proses kita diberkati. 我们蒙祝福呢，就是在我们过程中呢蒙福的。
Ketika proses itu diberkati, maka hasilnya juga akan luar biasa. 当我们的过程蒙上帝祝福的时候呢，那其结果也是会被蒙福的。 Ketika kita masuk proses dalam ambuladul, tidak mungkin hasilnya diberkati. 当我们进入一个混乱的这个过程呢，那么不可能它的结果会蒙福的。 Jadi haruslah kita bijaksana untuk mengartikan berkat Tuhan. 所以呢，我们在对上帝的祝福的意义呢，我们要有一个智慧的心去了解。 Berkat Tuhan sempurna. 上帝的祝福是完整的， Tetapi berkat yang hanya melulu soal materi itu adalah berkat yang tidak abadi. 但是呢，只在这个物质上的祝福，那是不会永久的祝福。 Banyak orang juga merasa, saya merasa mereka memberikan pengajaran yang sangat salah. 我认为呢，有很多人有错误的教导。 Apakah persembahan barang mati mereka sebutkan adalah bukti ketaatan? 那么他们是不是说，献上这些食物就是一种顺服吗？ Salah besar juga. 那是大错特错的事。 Persembahan barang mati itu sama sekali bukan bentuk ketaatan. 我们献上这个食物呢，并不是表示说我们已经顺服了， Tetapi adalah refleksi yang terkecil dari ketaatan kita. 但是它只反映出我们顺服中最微小的一部分。 Bahkan orang yang berhikmat sekalipun seperti Salomo belum tentu taat. 甚至呢，像所罗门这样有智慧的人，他也不一定会顺服的。 Bagaimana ketaatan kita bisa terbentuk? 那么我们的顺服怎样才能够形成呢？ Tidak ada yang lain. 没有别的， Satu-satunya ketaatan kita dapat terbentuk hanya melalui konsistensi. Sekali lagi, konsistensi kita menjalankan perintah Tuhan. 我们的顺服的形成呢，唯一的办法就是我们始终如一的，我再强调一次，是始终如一的遵守上帝的命令。 Abraham diberkati Tuhan bukan karena dia memberikan persembahan. 亚伯拉罕他蒙上帝的祝福，不是因为他奉献， Abraham diberkati Tuhan, Abraham taat karena dia melakukan setiap perintah Tuhan dengan teliti. 亚伯拉罕呢会蒙上帝的祝福呢，是因为他顺服上帝的每一个命令。 Kita tidak bisa membeli ketaatan dengan uang. 我们不能够用金钱来买这个顺服， Dan kita juga mustahil bisa menyuap Tuhan. 我们也没有可能或者没有办法来贿赂上帝的。 Jadi ketaatan tidak bisa dibeli dengan uang. 所以呢，我们的顺服不是用金钱去买来的。 Kemudian kalau kita sudah taat, ya, apa sih refleksi dari ketaatan kita? Kalau kita sudah menjalankan ketaatan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, 那么我们的顺服是怎样反映出来的呢？我们在日常生活中，我们听了上帝的话语，我们怎样去反映出我们的顺服呢？ refleksi terbesar dari sebuah ketaatan, catat sekali penting ya, 一个顺服的这个最大的反应，也是最重要的。 ketika kita taat, 当我们顺服的时候， maka pasti ada transformasi hidup. 那么我们就有生命的改变。 Pasti terjadi perubahan yang mendasar atas karakter hidup kita. 我们人生的品格呢，会有很有基要的改变。 Untuk semakin hari hidup kita makin seperti Kristus. 我们的生活呢，越来就会越像基督。 Hidup kita karakter yang lama akan diubah. 我们那个旧的性格呢，会被改变。 Sebagai contoh, Yohanes anak Zebedius. 就如西比泰的儿子约翰一样， Dia mengalami perubahan karakter yang luar biasa, di mana sebelumnya sangat buruk sebelum ketemu Yesus. 他在未遇见耶稣之前呢，他有一个很不好的品格。
Tetapi setelah dia bertemu Yesus, 但是他遇见耶稣之后， mengikuti Yesus, 他跟随耶稣之后， mengikuti ajaran Yesus, 跟随耶稣的教导之后， maka dia kemudian karakternya berubah. 他的性格就改变了。 Bahkan dia disebut salah satu rasul, yaitu rasul kasih. 甚至呢，他被称为是爱的使徒。 Tuhan Yesus mengajarkan begitu jelas sekali di dalam Matius 5:16. 主耶稣在马太福音5章16节很清楚的教导说， Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. 你们的光也要当这样照在人的面前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Rasul Paulus dalam Roma 12:2 mengajarkan, 保罗在罗马书第12章的第2节也这样教导说， janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. 不要效法这个世界，只要心意更新的变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Mengapa begitu penting perubahan karakter, pembaharuan budi di dalam hidup kita? 因为为什么我们的性格的改变在心意更新里面很重要呢？ Saya mau bertanya satu hal. 我要问你们一件事： Apakah iblis takut kalau kita pegang salib? 是不是我们手握着十字架，魔鬼就怕我们吗？ Apakah iblis takut kalau kita rajin ke gereja? 是不是我们殷勤上教会，魔鬼就怕我们吗？ Apakah kita iblis takut kalau kita rajin melayani dan berkhotbah? 是不是我们殷勤的侍奉、殷勤的讲道，魔鬼就怕我们吗？ Apakah iblis takut kalau kita memberikan persembahan barang mati? 是不是我们奉献东西的时候，魔鬼就怕我们吗？ Tidak sama sekali. 不是的。 Kalau kita rajin ke gereja, 如果我们殷勤上教会， tidak ada perubahan karakter, sia-sia. 我们的性格没有改变，那也是归于徒然的。 Kalau kita berkhotbah, 如果我们讲道， khotbah kita hanya untuk orang lain, 我们的所讲的道只是讲给别人， tapi bukan untuk kita. 但是没有给我们自己， Itu juga sia-sia. 那也是归于徒 Karena 然 tidak 的， merubah karakter hidupmu. 因为没有改变你的性格， Demikian juga yang lain-lain. 其他的也是一样。 Jadi, 所以 bagaimana? Apa yang ditakutkan iblis 魔鬼所惧怕的是 terhadap 什 orang 么呢？ Kristen? 魔鬼对基督徒所惧怕的是什么呢？ Iblis hanya takut kepada orang Kristen yang taat menjalankan firman Tuhan, 魔鬼只怕那一些顺服行上帝话语的基督徒， kemudian karakter hidupnya diperbaharui. 然后呢，他的心意已经被更新、被改变了的人， Dan karakter hidup yang diperbaharui itu makin lama makin hidup seperti Kristus. 他会越来越像基督。 Yakobus 4 ayat 7 tertulis, 雅各书4章的第7节说到， karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 所以你们要顺服神，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。 Jadi iblis kalau kita takut ke kita kalau kita tunduk kepada Allah. 所以魔鬼怕我们，是因为我们顺服上帝。 Tunduk kepada Allah berarti kita harus mengikuti apapun yang dikatakan Allah kepada kita. 顺服上帝呢，就是上帝对我们说什么，我们都是顺服的。 Tuhan Yesus turun ke dunia dan dia sebagai manusia normal. 主耶稣来到这个世上，他作为一个正常的人， Mengapa dia bisa mengusir iblis? 为什么他能够赶鬼？ Kenapa iblis takut sama dia? 为什么魔鬼会害怕？ Mengapa dia bisa membuat begitu banyak mujizat? 为什么他会行这样多的神迹？ Sebab Kristus dalam rupa manusia, ia telah mempraktekkan hidup penuh ketaatan dan karakter hidupnya seperti karakter Bapa. 因为耶稣基督呢，他在人的形象上呢，已经实践顺服的生活，过着像天父的生命的品格的生活。 Untuk mengusir setan bahkan
Tuhan Yesus tidak perlu berteriak-teriak. 为了赶鬼呢，主耶稣不必大声的喊让。 Justru iblis datang dan ketakutan. 魔鬼来的时候就自己害怕了， Dia juga menyembuhkan orang sakit. 他也医治病人， Tidak perlu dengan berteriak-teriak. 也不必是大声地 Dia hanya 叫， mengatakan imanullah yang menyelamatkan. 他只说你的信救了你。 Jadi tidak perlu atraksi apapun, Tuhan melakukannya ini dengan sempurna. 所以呢，主耶稣不必用什么表演，他就能够完全的把这些事情做得很完整。 Jelas ini mengajarkan kepada kita, 这很清楚的教导我们说， kita bisa melakukan seperti Kristus. 我们也能够像基督那样行， Asal kita taat. 只要我们顺服他， Asal ada perubahan karakter, pembaharuan budi di dalam hidup 只 kita. 要我们有性格的改变，我们的心意被更新而被变化。 Dan tentu juga, 当然 ya harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. 也要照着天父上帝的旨意去行。 Saudara kasih, 主内弟兄姐妹， pada dasarnya semua manusia dapat berbuat baik. 在基本上呢，人都是能够行善的， Karena setiap manusia pasti ada hati nurani. 因为人呢有良心， Oleh karena itu, untuk berbuat baik manusia tidak perlu kitab suci. 所以呢，我们要做善事呢，我们不需要有圣经， Namun, manusia tidak bisa konsisten dalam berbuat baik. 但是呢，人呢在行善上不能够一贯的， Karena apa? 为什么呢？ Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karakternya sudah rusak. 因为人已经落在最终，他的性格已经被破坏了， Oleh karena itu, 所以 tujuan firman Tuhan bukanlah mengajarkan kita untuk berbuat baik. 所以呢，圣经呢不是只教导我们要行善， Kitab suci adalah mengarahkan kita untuk memperbaharui karakter kita, 圣经呢是要我们改变我们的性格， memperbaharui budi kita. 改变我们的心意， Itulah yang menjadi target daripada kitab suci 这 kita. 才是圣经的目标。 Sekali lagi, boleh saya ulangin? 我再说一次， Kitab suci bukan mengajar kita untuk berbuat baik. 圣经呢不只是教导我们要行善， Karena berbuat baik hanya temporary. 因为行善是一种暂时性的， Tetapi Alkitab suci mengajarkan kita untuk memperbaharui karakter dan memperbaharui budi kita. 因为圣经教导我们是要我们有性格的改变，有心意的改变， Itu yang abadi. 这才是永久的。 Setiap manusia pasti mempunyai hati nurani. 每一个人都有他的良心， Tetapi kitab suci atau kita taat dengan perintah Tuhan, 但是当我们顺服上帝的时候， maka kita punya Roh Kudus. 我们就有圣灵在我们的里面。 Roh Kudus hanya berdiam di dalam hati seseorang yang taat. 圣灵呢，只能够住在一个顺服的人的里面。 Matius 4:34, 马太 Matius, 福音4章的第3和第4节， lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. 哎， Ya, yang terpenting di sini ada tertulis saja. 这圣经上有说着了，那试探的人来近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣回答说：“经上有记作，人活着不单是靠食物，乃是靠神口里所出的每一句话。” Di dalam seluruh kehidupannya Tuhan Yesus di dunia ini, 在主耶稣在世上活着的整个生活中， hanya firman Tuhan yang di dalam hatinya. 只有神的话语在他的心里， Sehingga setiap perkataan dia pasti berdasarkan firman Tuhan. 所以他所说的每一句话都是根据上帝的话说， Itulah ketaatan yang sejati. 这才是真正的顺服。 Dengan ketaatan itulah 靠着这个顺服，
Makanya ada kepada dianya aku berkenan. 所以上帝才会说：“我喜悦他。” Jadi apa yang kita dapat membantu kita? Pembaruan budi tidaklah gampang. 所以呢，什么时候、什么事情能够改变我们的我们心里的更新呢？ Ketika kita taat mendengarkan firman Tuhan, 当我们顺服听上帝的话语的时候， ketika kita benar-benar ingin merubah karakter hidup kita, 当我们真的想要改变我们的性格的时候， proses memang berat. 这个过程确实是很沉重的。 Tapi kita punya Roh Kudus. 但是我们有圣灵， Itulah yang menguatkan kita. 这才会使我们刚强的。 2 Timotius 1 ayat 7. 提摩太后书的第1章第7节说： Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 因为上帝赐给我们的不是胆怯的心， melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 乃是刚强仁爱谨守的心。 Kekuatan itulah yang mampu mengendalikan hidup kita untuk dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang seperti Yesus. 只有这个刚强呢，才能够控制我们，使我们从那不好的性格变成好的性格。 Saudara pasti bertanya, kenapa sih harus saya persembahkan tubuh saya, hidup saya untuk Tuhan? 你呢，当然会问，为什么我必须把我的身体献给主呢？ Saudara kasih, di dunia itu ada 2 jenis manusia. 主内弟兄姐妹们，世上有2种人， Manusia yang berdosa, tetapi dia tidak pernah mengakui dosanya. 就是一个有罪的人，但是他却不承认自己的罪。 Dan manusia yang berdosa, tetapi dia mau mengakui dosanya. 还有就是有罪的人，但是他愿意承认自己有罪。 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 约翰福音1章的第8节说：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们的心里了。” Kita sebagai manusia yang sudah berdosa, 我们成为犯罪的人， kita seharusnya binasa 我们应该灭亡的， karena upah dosa adalah maut. 因为罪的工价就是死。 Tetapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini, 但是主耶稣愿意来到这个世上， mengalami kesengsaraan, 他为我们受苦， memikul salib, 被十字架， sampai digantung di kayu salib, 甚至被钉上十字 darahnya 架。 tercurah bagi kita 他的血为我们流出来， untuk menolong kita, 为了要救我们， supaya kita tidak binasa, 使我们不致灭亡， namun beroleh hidup yang kekal. 反而得到永生。 Begitu besar kasih Allah kepada kita semua, 上帝如这样的爱我们， apakah kita hanya memberikan bara mati sebagai tebusan? 我们只是把一些食物献给他，作为我们的赎价吗？ Pantaskah itu? 那应该的吗？ Saya rasa itu sangat-sangat tidak benar. 我认为那是的确很不对的。 Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan tubuhnya untuk menyelamatkan hidup kita. 主耶稣已经献上自己的身体来救我们了， Darahnya boleh menyelamatkan kita. 他的宝血能够拯救我们， Sangatlah wajar 那是很应该的。 kalau kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. 如果我们将我们的身体献上来荣耀上帝， Persembahan hidup cara satu-satunya untuk memuliakan Tuhan. 这个活祭呢，就是荣耀上帝的唯一办法。 Yohanes 12:26 jelas tertulis di situ. 约翰福音第12章的26节清楚的说， mengajarkan barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 凡侍奉我的，凡服侍我的，就当跟从我。我在哪里服侍我在哪里服侍我的人，也要在那里。凡侍奉我的人，我父必尊重他。
Saudara kasih, 主内弟兄姐妹， contoh persembahan hidup kita bisa lihat dari orang-orang Majus. 从这个活祭的例子呢，我们可以从这个东方的博士来看到。 Kita tidak membaca, tapi kalau kita lihat dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, 如果我们从马太福音第2章的第1到12节来看， inilah contoh persembahan hidup. 这才是这个活祭。Orang-orang Majus adalah orang-orang intelektual. 这个博士呢是有知识的人， Dan dia melihat arahan Tuhan 他们看到上帝的指引， bahwa akan lahir juru selamat. 将有这个救主诞生。 Dia menempuh perjalanan bertahun-tahun 他们走了几年的路， untuk supaya bisa berjumpa dengan bayi 就 Yesus. 是为了要遇见这个耶稣。 Bagaimana kesungguhan hati dia. 他们的真心， Bayangkan kalau di dalam zaman sekarang kita harus menempuh dengan jalan kaki atau jalan pakai onta, berapa lama kita harus berjalan? 你们想想看，如果现代的时代呢，我们必须用骆驼或者是走路，要走多久呢？ 4.000 kilometer dia 有 harus. 他们走的路有4000公里， Itulah proses yang dia lakukan, Itu- yang dia alami 他们经历的过程， supaya bisa bertemu dengan Yesus. 使他们能够遇见耶稣， Kemudian memberikan persembahan 然后呢，才把他们的礼物献上， emas, kemenyan, dan mur. 就是黄金、乳香和没药。 Satu yang paling luar biasa adalah persembahan emas. 最特别的就是那个黄金的奉献。 Persembahan emas bukan karena uangnya, bukan dan nilai emasnya, 他们献上的黄金不是因为那个它的价值， tetapi emas itulah betul-betul mereka itu mau mempersembahkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. 但是呢，献上黄金呢，就是代表他们要荣耀上帝。 Kemudian ada lagi persembahan hidup seorang yang bernama Josh Muller. 然后呢，还有一个叫做 George Muller 的人的奉献。 Waktu kecil dia adalah seorang yang sangat nakal, sangat jahat. 他小时候是一个很坏蛋的孩子。 Pada saat ibunya sekarat, dia masih nakal-nakal di luar. 他的母亲临终的时候呢，他还在外面这个搞乱。 Ketika dia di dalam pertobatan yang kedua, 当他在第2次悔改的时候， di sebuah persekutuan dengan para pebisnis, 当他和一些商人团契的时候， itulah yang merubah seluruh hidup dia. 那才是改变他整个人生的时 Dan 候。 saat itu dia berikhlas untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. 就在当时呢，他就下定决心要把他的身体献给上帝。 Dia ke Inggris tanpa membawa apapun. 他去英国没有带1分钱， Tetapi orang bertanya, kamu ke sana bawa apa? 有人问他你去那里带什么？ Dia hanya berkata, saya membawa Tuhan Yesus. 他说我是带主耶稣来的。 Begitu luar biasa di dalam kehidupan dia. 在他的生命中有这么的特别。 Dari karakter yang sebelumnya yang luar biasa buruknya. 本来他一个很这个性格很不好的人， Hidupnya, karakternya berubah drastis. 他的整个人性格改变了。 Berubah semakin hari semakin Kristus, seperti Kristus. 他越来呢就越像基督。 Tidak ada yang menyangka dia bisa membangun segitu banyak panti asuhan. 没有人想到他能够建立这么多的这个孤儿院。 Tidak ada yang percaya kalau dia bisa memelihara sekian ratus anak yatim piatu. 没有人想到他能够抚养数百个的孤儿， Karena dia tidak pernah meminta bantuan dengan siapapun. 因为他从来没有向人捐款。 Setiap kali dia mengalami kekurangan, 每一次当他有缺乏的时候， tidak ada makanan, 没有吃的时候， dia hanya mengajak para anak yatimnya untuk berdoa. 他只请他的孤儿们与他一起祷告， Tuhan cukupkan semua itu. 上帝就使他们的一切都能够充足。 Semua ini membuktikan 这一切都证明了，
kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, 如果我们把我们的生命献给上帝， maka penyertaan sempurna ke dalam kehidupan kita. 那么上帝就会有一个完全与我们同在。 Apapun yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, 无论我们在生活上需要的是什么， pasti Tuhan akan lengkapi. 上帝就会使我们 Seperti Josh Muller, 补助， di, 好像 Josh Muller 一样， dia kemana-mana pun dia mengandalkan Tuhan. 他无论到哪里，他都是依靠上帝的。 Dalam cuaca seburuk apapun, 无论天气有多么坏， suatu ketika dia mau ke satu tempat di mana terjadi salju, 有一次当他要去一个地方， cuaca yang 下雪的时候， cuaca yang buruk sekali, 天气很不好， tapi dia harus ke sana 但 karena 是他必须去， ada misi yang penting sekali. 因为有重要的任务要做。 Kapten sudah menyerah, 这个船长已经放弃了， tetapi dia hanya mengatakan ke kapten, 他对船长说 mari kita berdoa. 我们来祷告。 Saat selesai doa, 当他祷告完了之后， kaptennya yang justru bersaksi, bukan Josh Muller. 也是船长在做见证，不是他在做见证。 Kapten berkata setelah dia berdoa, setengah jam kemudian, 船长说呢，当他们祷告之后半个小时， semua cuaca berubah. 气候完全的改变了， Salju sudah tidak ada lagi. 雪不再降下来 Sehingga 了， mereka melakukan misinya dengan baik. 使他们能够完成他们的任务。 Saudara terkasih, 主内弟兄姐妹， persembahkanlah hidupmu, 要将你的生命献上， maka Tuhan akan pelihara hidup kita. 上帝就会保守我们的生命。 Manusia saja, saya pernah lihat di dalam sebuah ilustrasi, 我在一个比喻中曾经看过， di mana saya lihat ada kesaksian dari seorang teman saya. 有一个我的朋友，他做了见证。 Ya, dia suatu kali di dalam di emperan toko dia, emperan toko dia, 有一次呢，他在他的店的前面的时候， ada seorang pengemis yang sudah hampir sekarat. 有一个差不多要死的这个乞丐， Kemudian dia sudah compang-camping, 他的衣服已经破烂了， badannya juga sudah nggak karuan. 身体也不像样了。 Datang, 来， dia melihat orang ini 他 sangat 看到这个 kasih, 人， sangat kasihan. Dia mengasihi orang itu. 他看到这个人很可怜，他也爱这个人， Kemudian dia bawa ke rumah, 然后他把这个人带回家， dia rapiin, 他给他穿的整齐， kemudian dia bawa ke rumah sakit, ke dokter, 带他到医院去 untuk 给医 berobat. 生把他医治。 Badannya yang sudah penuh dengan luka dan sebagainya, 他满身体都是伤， ya di dalam luka dalam juga semuanya diobati. 体内的伤也都被医治了。 Kemudian dia juga merapikan seluruh tubuh dia 然后呢，也使他穿的整齐， menjadi orang baru. 成为一个新人。 Kemudian dia mengajarkan banyak hal kepada dia 然后他也教导他很多事。 dan akhirnya dia menjadi orang yang berguna. 结果呢，这个人成为一个有用的人。 Saudara, tidak pernahkah kita merasa bahwa kita ini tidak lebih daripada seorang yang sudah harusnya mati karena dosa kita? 主内弟兄姐妹，我们有没有感觉到，我们好像是因为我们的罪，我们是一个该死的人吗？ Manusia saja bisa berbuat demikian. 人都可以这样做了。 Bapa kita di surga akan membuat jauh lebih dari itu. 我们在天上的父会做比这个更大的事。 Kita datang kepada Tuhan, 我们来到主面前， kita mengakui dosa kita, 我们承认我们的罪， kita mau taat kepada perintah Dia, 我们要顺服他的命 kita mau 令， dirubah oleh Tuhan. 我们愿意被上帝改变。 Apakah Tuhan tidak berbuat lebih daripada yang dibuat oleh teman saya? 上帝是不是会做比我的朋友所做的更多吗？ Kita akan dijadikan manusia baru. 他会使我们成为一个新人， Kita diberkati di dalam kehidupan kita. 在我们的生活中，我们蒙他祝福， Kita akan menjadi seorang manusia yang betul-betul berguna 我们 bagi Tuhan maupun bagi masyarakat. 我们就会成为一个对上帝、对社会有用的人。 Saudara,
Sebelum 有点小 mengakhiri 经历。 khotbah ini, 在还没有结束这个讲道之前， saya sedikit ingin refresh kembali 哎， mengapa di Perjanjian Lama ada persembahan barang mati. 我要再回顾一下，为什么在旧约里面呢会有这个死物的奉献呢？ Saudara, esensi di dalam persembahan barang mati dahulu adalah inspirasi dari kitab suci. 那么这个奉献的本质呢，是一种旧约里面的这个榜样的教导。 Kita lihat 2 Timotius 3:16, 我们看提摩太后书3章的16节， yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 就是圣经所漠视的呢，就是为了教导， untuk menyatakan kesalahan, 来指责我们的错， untuk memperbaiki kelakuan, 来改变我们的行为， untuk mendidik orang dalam kebenaran. 要在真理上教导人。 Saudara, kita lihat persembahan Kain dan Habel. 我们来看该隐和亚伯的奉献， Mengapa persembahan Habel itu diterima? 为什么亚伯的奉献被接受？ Saudara, persembahan Habel diterima karena Habel memberikan persembahan yang terbaik. 亚伯的奉献被接受，因为他把最好的献给上帝。 Dari hasil tanah dia memilih terbaik untuk Tuhan. 从他的农作物的生产中，他把选择最好的献给上帝。 Kemudian dia memberikan dengan hati yang sangat mengasihi Tuhan. 然后呢，他以爱上帝的心来做出奉献。 Kenapa persembahan Kain ditolak? 为什么该隐的奉献被拒绝呢？ Kain tidak memberikan persembahan dengan yang terbaik. 该隐呢，并没有把最好的献给上帝。 Dan satu hal yang lebih buruk, 还有一件更不好的事， Kain memberikan persembahan dengan hati yang masih menyimpan dendam. 该隐呢，在奉献的时候呢，他的心还藏着一种记恨， Iri dengki, 他有这个妒忌的心， hati yang jahat. 他有一个不好罪恶的心。 Ini mengajarkan kita, 这教导我们， kalau kita mau berikan persembahan, 如果我们要奉献， mutlak harus memberikan dengan hati yang bersih. 我们要以清洁的心来奉献。 Kalau kita masih menyimpan dendam, menyimpan iri dengki, menyimpan kejahatan di dalam hati kita, maka seberapa pun diberikan kepada Tuhan, tidak ada gunanya. 如果我们的心还存着一种妒忌，又有记恨呢，那么我们奉献多少也不会蒙上帝的喜悦的。 Berikan yang terbaik untuk Tuhan. 我们把最好的献给上帝。 Kemudian Abraham juga memberikan persembahan. 然后呢，亚伯拉罕也奉献， Persembahan persepuluhan setelah dia menang perang. 就是他在战胜之后所做的这个10亿奉献， Ini adalah persembahan ucapan syukur, korban syukur, 这就是他感恩的奉献。 pertolongan berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan. 因为上帝在他的生命中已经帮助过他。 Orang yang mengerti firman Tuhan adalah orang yang bisa mengucap syukur dan berterima kasih. 一个明白圣经话语的人呢，他一定会懂得怎样感恩。 Yakub juga memberikan nasar persepuluhan. 雅各也做10亿的奉献的这个喜诺。 Pembelian nasar juga boleh, 我们喜诺的奉献是可以的， asal kita benar-benar melakukannya. 只要我们真正的去呈现我们的喜诺。 Yang terbaik sebetulnya bukan nasar, 其实最好的不是喜诺的奉 tetapi 献， berikanlah yang memang kamu mampu. 是把我们能够的奉献。 Kemudian kita lihat persembahan sulung. 然后我们再看这个10亿的奉献， Persembahan sulung 投生的奉献。 diperintahkan kepada bangsa Israel 这个投生的奉献呢，是给以色列人的一个命令。 ketika baru sampai di Kanaan. 当他们刚进入迦南地的时候， Mereka bercocok tanam. 他们在耕田， Tuhan memberikan perintah untuk memberikan buah sulung. 上帝要他们将投生的奉献给上帝。 Ini tidak lepas daripada didikan dari persembahan Kain dan Habel. 这就是从该隐与亚伯的奉献中所得到的教育。 Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada mereka untuk memberikan persembahan yang terbaik. 上帝要再次的提醒他们，将最好的献上。 Jangan salah artikan persembahan sulung. 不要错
错解这个投身奉献的意思。 Persembahan sulung bukanlah menyuruh Anda untuk memberikan seluruh penghasilan kamu. 投身的奉献呢，不是要我们将所有的生产都奉献了， Tetapi berikanlah yang kamu yang terbaik. 这是把当中最好的献上了， Seberkas yang terbaik. 最好的一个穗子献上， Itu didikannya. 这是你内中的教义。 Didikan terhadap persepuluhan 11 suku Israel juga begitu. 然后呢，给以色列人11支派的11奉献也是这样的。 11 suku memberikan kepada satu suku. 11个支派呢，奉献1/10给一个支派， Yaitu suku Lewi. 就是利未的支派。 Suku Lewi justru mendapat tempat yang terhormat karena dia boleh merawat bait Allah. 利未支派呢，他们得到一个特别的地位，就是他们要供应这个圣殿的事情。 Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak memberikan kita apa-apa. 有时候我们认为上帝没有给我们什 Justru di 么， balik itu kita baru sadar Tuhan memberikan kita lebih daripada orang lain. 然后呢，我们才醒悟到，原来上帝给我们的比给别人的更多。 Kita lihat keteladanan dari persepuluhan 11 suku. 我们看到11个支派的11奉献的这个榜样。 Inilah didikan kita untuk ketaatan dalam kesetiaan. 这就是要教训我们在顺服中，要忠诚。 Kesatuan hati umat sebagai refleksi ajaran Tuhan Yesus, Rasul Paulus tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. 就是呢，要民心合一的反应，就是像主耶稣和使徒保罗所教导关于许多的肢体，但只有一个身体的教导。 Saya dari awal khotbah sampai sekarang tidak mengatakan kita tidak perlu memberikan persembahan barang mati. 我从头到尾在讲道中呢，我没有说我们不必献上这些食物， Tapi persembahan barang mati adalah yang nomor 2. 但是呢，食物的奉献是次要的， Persembahan yang terutama adalah hidup kita untuk Tuhan. 重要的奉献呢，就是我们要献上我们的生命。 Saya merasa aneh, banyak juga ada ajaran, tadi ada ajaran yang memaksa orang untuk terus berfokus pada berikan sebanyak-banyaknya barang mati, ya. Berikan sebanyak-banyaknya materi. 有一些教导呢，他们只专注在叫人呢，一直奉献物质上的事情。 Tetapi ada juga yang mengajarkan dengan cara yang salah. 但是也有一种错误的教导， Katanya hukum Taurat sudah tidak berlaku. 他们说呢，律法已经没有生效了， Karena itu kamu tidak perlu boleh apa-apa lagi. 所以呢，你不必做任何的奉 Persepuluhan 献， juga tidak perlu lagi. 11奉献也不必了， Apakah itu benar? 那是真的吗？ Salah besar. 那也是大错特错。 Itu ada keteladanan yang kita harus lakukan. 这有我们必须去学的榜样。 Mereka selalu mengatakan hukum Taurat tidak berlaku. 他们常常说律法已经废弃了， Apakah hukum Taurat tidak berlaku? 是不是律法被废掉了吗？ Mereka selalu memakai Lukas 16:16. 他们常常用的是路加福音16章的16节。 Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. 那这个律法呢，只是到约翰的时代，然后呢，上帝的国被传出去的时候呢，每一个人都争着要进去。 Nah, itulah kesalahan dalam pengajaran lagi. 这就是他们在这个教导上的错误 Di 了。 sini disebut tidak berlaku, berlaku sampai itu bukan berarti tidak berlaku. 这里说呢，到这里呢，并不是说就这样的不再有效了。 Hal yang simple, contoh yang simple adalah, 简单的例子就是， apakah kalian sudah pasti punya HP semuanya? 是不是大家都有手机？ Di dalam HP pasti ada aplikasi. 在手机上已经有它的应用的程序。 Ketika satu kali Anda mendapat perintah untuk mengupdate aplikasi Anda, 当你每一次得到通知要更新你的应用的程序的时候， maka apakah aplikasi itu kemudian tidak berlaku lagi? 是不是那个程序就无效了吗？ Justru pada saat itu aplikasi berlaku tetapi disempurnakan. 就是那个程序还是
有用的，但是要再使它更完整而已。 Matius 5, 17, 18. 马太福音5章的第17和18节， Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap bumi dan langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cara menyempurnakan, menghormati, mencintai, mematuhi dan melaksanakannya. Yesus juga mewujudkan hukum Taurat dalam pengajaran dan tindakannya. 耶稣说了：“莫想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，这是到天地都废弃了，律法的一点一画也不能废弃，都要成全。”所以耶稣呢是在完全顺服上帝的律法中呢，他完成了这个律法。 Tuhan Yesus banyak melakukan penyempurnaan hukum Taurat. 主耶稣呢做了很多使律法完全的事情， Jangan membunuh. 不要杀人。 Matius 5, 21, 26. 马太福音5章21到26节。 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya juga harus dihukum. 你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说反杀人的难免受审判。只是我告诉你们，反向弟兄们动怒的难免受审判。 Iya. 骂弟兄的， Benar. Jadi bukan saja tidak boleh membunuh, tetapi kalau hati kita ada marah, ada jahat terhadap orang, itu sudah berdosa. Ya. 不只是不可杀人，如果我们向人动怒了，那也是错的。 Jangan berzina. Ya. 不可有犯奸淫。 Matius 5, 27, 28. 马太福音5章的27和28节。 Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dan di dalam hatinya. 你们听见有话说不可奸淫，可是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。 Banyak penyempurnaan lagi yang dilakukan. 还有很多使耶稣使这个律法完全的事情。 Hukum kasih. 就是关于爱的律法。 Matius 5, 38, 44. 马太福音5章的38到40节。 Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. 你们听见有话说以眼还眼，以牙还牙，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也给转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强迫你走1里路，你就同他走2里路。有求你的就给他，有向你接待的不可推辞。 你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，因为逼迫你的人祷告。 Banyak penyempurnaan dilakukan Tuhan Yesus. 主耶稣使这个律法完全了很多。 Iya. Hukum mengenai sunat. 关于这个隔离的律法。 Hukum mengenai makanan yang halal atau haram. 关于可吃不可吃的东西。 Mengenai baptisan. 关于洗礼的事情。 Dan hukum lain-lainnya. 还有其他的律法。 Tidak ada satupun yang ditiadakan, tetapi disempurnakan. 没有他废掉的，然后他使这些律法更完全。 Karena itu, 所以
persembahan barang mati juga harus dilakukan. 献上食物还是要进行的， Tetapi harus didahulukan dengan persembahan hidup. 但是呢，我们要先献上自己的身体。 Dari persembahan hidup kita inilah, maka kita akan mempersembahkan apa yang ada di dalam tubuh kita, ya termasuk juga apa yang ada di dalam kantong kita, ada apa yang ada di dalam aset kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. 当我们献上我们的身体的时候呢，那么我们身体上、身体内所有的东西呢，当然也会自然而然的我们献给上帝了。 Saudara terkasih, 主内弟兄姐妹， saya sangat percaya sekali 我很相信， kita persembahkan tubuh kita, 我们献上我们的身体， kita pakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. 我们用我们的整个生命来荣耀上帝。 Maka penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam hidup 那么 kita. 上帝呢，以我们的同在，就会很完全的在我们的身体上。 Itulah hidup kita yang benar-benar memuliakan Tuhan. 这才是我们真正荣耀上帝的生命。 Semua hidup kita, 我们的 Kita- 生命的一切， dimanapun aktivitas kita, 无论我们在哪里的活动， di dalam bekerja di kantor, 在我们在上班公司的时候， di dalam berbisnis, 在我们做生意的时候， di dalam segala praktek keahlian kita seperti dokter, pengacara, notaris, 在我们的 Dan 专业的 sebagainya. 工作上，比如说当医生、当律师，当这个公证人，种种。 refleksikan, gunakan semua firman Tuhan di dalam, terapkan semua firman Tuhan di dalam pekerjaan kamu. 那么在我们的工作上、职业上呢，我们要将上帝的话语施行出来。 Karena itu, mereka akan melihat terang di dalam dirimu 所以呢，他们就会从你的身上看到光， yang dapat menerangi mereka semua. 也能够照耀他们， Mempersembahkan hidup kita 奉献我们的生命， dengan segala apapun yang kita lakukan, 就是借助我们所做的一切， di mana kita harus benar-benar dengan hati yang tulus. 我们是要有这个真诚的心去做的。 Filipi 4:19, 腓立比书第4章的第19节说 Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. 我的上帝必照他荣耀的丰富，在耶稣基督里，使你一切所需用的都充足。 Sebagai ayat penutup, 作为我们的结束， Roma 8:28, 罗马书第8章的28节， kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja 我们知道万事都互相效力， dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 就是叫爱上帝的人得到益处，就是按他旨意被造的人。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们大家， Amin. 阿门。